Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norshilah binti Basirun daripada grup Trifusion Alloy serta rakan saya Hasha binti Amri dan juga Nelinda Mauris. Tajuk inovasi kami pada kali ini ialah Polyfusion. Kami wakil daripada SMK Terusan. Alloy ialah inovasi pembelajaran interaktif yang membantu pelajar memahami pelajaran dengan lebih mudah melalui aktiviti menyeronokkan, visual menarik dan pendekatan berasaskan teknologi. Ia direka untuk mengatasi kesukaran pelajar dalam memahami konsep abstrak dan meningkatkan minat pelajar. Inovasi Trifusion Alloy dibangunkan untuk membantu murid memahami topik bahan alloy dalam industri Bab 8 Kimia tingkatan 4 dengan lebih mudah. Ia menyelesaikan masalah kesukaran memahami konsep alloy melalui modul interaktif dan visual yang praktikal serta kos efektif. Gabungan bahan sebenar dan pendekatan kreatif ini mampu meningkatkan pemahaman, minat dan penguasaan murid terhadap konsep struktur dan kegunaan alloy dalam dunia sebenar. Objektif inovasi Polyfusion ini adalah untuk memudahkan pelajar memahami konsep abstrak melalui pendekatan interaktif dan visual. Seterusnya, meningkatkan minat dan motivasi pelajar dalam proses pembelajaran. Selain itu, menyediakan alternatif pelajaran yang kreatif, menyeronokkan dan berkesan. Akhir sekali, membantu guru menyampaikan isi pelajaran dengan lebih sistematik dan menarik. Carta alir bagi inovasi Polyfusion ini yang pertama ialah kenal pasti masalah pelajar. Seterusnya, rancang kandungan interaktif alloy dan bina alat atau medium alloy melalui digital ataupun bukan digital. Seterusnya, laksanakan dalam sesi PDPC serta nilai kefahaman pelajar melalui aktiviti dan dapatkan maklum balas serta penambahbaikan daripada murid. Kesimpulannya, inovasi alloy ini terbukti sebagai alat bantu pembelajaran efektif, menyeronokkan dan mudah digunakan. Ia bukan sahaja membantu pelajar memahami pelajaran dengan lebih cepat, malah meningkatkan penglibatan dan motivasi mereka. Inovasi ini juga memberikan nilai tambah kepada guru dalam menyampaikan pengajaran yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Kesannya sangat dapat dilihat kerana ianya dapat menarik minat pelajar dalam mendalami pembelajaran dalam subjek kimia. Bahan rujukan kami dalam membuat produk Polyfusion ini ialah dengan membuat kajian di internet, daripada buku teks dan daripada bimbingan guru mata pelajaran kimia kami. Yang pertama, alloy. Alloy ialah campuran dua atau lebih unsur yang mana unsur utama ialah logam. Alloy ini lebih keras daripada logam lainnya dan juga tahan kakisan. Duralumin merangkumi dani. Duralumin merangkumi dani. Gangsa merangkumi gopal. Loyang lulus. Keluli keluli nirkarat kedokteran negeri. Dan piuter adalah perak. Jadi jalan cerita yang terhasil adalah Dani Gopal lulus ke kedokteran negeri Perak. Sangat mudah bukan untuk dihafal? Alloy mempunyai banyak kandungan unsur kerana alloy merupakan gabungan dua unsur ataupun lebih. Jadi, bagaimana cara kita untuk menghafalkan unsur-unsur yang terdapat dalam alloy? Kan begitu banyak. Tetapi jangan risau, saya dan rakan saya telah membina satu jalan cerita lagi untuk menghafal kandungan yang terdapat dalam alloy. Yang pertama, kita ada duralumin, iaitu dua mamaku. Du merangkumi duralumin, A aluminium, Ma magnesium, Ma mangan, dan Ku kuprum. Dan biasanya duralumin digunakan dalam pembuatan badan kapal terbang. Seterusnya gangsa, gangkus. Gang merangkumi gangsa, Ku ialah kuprum dan S adalah untuk stanum. Gangsa biasa digunakan dalam pembuatan pingat. Seterusnya, loyang, yang kuzi. Yang ialah loyang, Ku adalah kuprum dan Z ialah zinc, maafkan saya. Dan kebiasaannya loyang digunakan dalam pembuatan kunci. Kita ada keluli, kebekah.
Ke adalah keluli, B untuk besi dan K untuk karbon. Kebiasaannya, keluli digunakan untuk pembuatan badan kereta. Seterusnya kita juga ada piuter, iaitu P saku, P untuk piuter, S stanum, A antimoni, Q kuprum. Biasanya digunakan untuk pembuatan cenderamata. Dan akhir sekali kita ada keluli nirkarat. Ke nir beni keke. Ke keluli nir nirkarat. B besi, ni nikel, K kromium, dan K karbon. Dan kebiasaan digunakan untuk pembuatan sudu dan garpu. Komposisi kaca dan kegunaannya. Komponen utama dalam kaca ialah silikon dioksida. Jenis-jenis kaca ialah silika terlakur, kaca borosilikat, kaca plumbum, dan kaca soda kapur. Kaca silika terlakur digunakan sebagai teleskop, manakala kaca borosilikat digunakan sebagai radas kaca makmal, dan kaca soda kapur digunakan sebagai bekas kaca. Kaca plumbum digunakan sebagai alat hiasan seperti prisma. Cara untuk menghafal kaca ini dengan lebih efektif ialah sekolah Tamil baik sekolahku pengetahuannya. Sekolah Tamil S silika terlakur baik kaca borosilikat soda kapur sekolahku. Plumbum pengetahuannya. Sekolah Tamil baik sekolahku pengetahuannya. Itu adalah cara untuk menghafal jenis kaca dengan lebih efektif. Kaca ialah suatu bahan lusinar yang terhasil daripada pemanasan silika bersama bahan kimia yang lain. Baiklah, dalam seramik tradisional pula ialah pepejal yang terdiri daripada bahan bukan organik dan bahan bukan logam. Seramik tradisional diperbuat daripada tanah liat seperti kaolin, iaitu sebatian daripada aluminium oksida, silika dan air. Cara efektif untuk menghafal seramik tradisional ini ialah dengan menggunakan akronim KASTA, iaitu K sama dengan kaolin, A sama dengan aluminium oksida, S sama dengan silika, T sama dengan tanah liat, dan A sama dengan air. Ini ialah contoh dalam menghafal akronim seramik termaju. Seramik termaju ialah pepejal yang terdiri daripada bahan bukan organik dan bahan bukan logam. Seramik termaju diperbuat daripada bahan bukan organik seperti oksida, karbida dan nitrida. Komposisi dalam seramik termaju ialah alumina, zirkonia, silikon nitrida, silikon karbida, titanium diborida dan boron karbida. Cara efektif yang kami telah lakukan untuk menghafal komposisi seramik termaju ini ialah dengan Azicitibo. A sama dengan aluminia, Z sama dengan zirkonia, C sama dengan silikon nitrida, C sama dengan silikon karbida, T sama dengan titanium diborida dan Bo sama dengan boron karbida. Untuk bahan komposit pula, komposit ialah bahan yang terdiri daripada gabungan dua atau lebih bahan yang bukan homogen, iaitu bahan matriks dan bahan mengkukuhkan. Kami membuat akronim komposit untuk mengingatinya lebih mudah ialah dengan Farah Fauzana suka pakai rantai. Farah sama dengan fiber optik, Fauzana sama dengan fiberglass, suka sama dengan superconductor,
pakai sama dengan photochromic glass dan rantai sama dengan reinforced concert. Kami membuatnya dengan bahasa Inggris. Dengan pelaksanaan inovasi ini, proses menghafal kimia dalam bab 8, bahan dalam industri yang selama ini dianggap sukar dan membebankan, kini menjadi lebih mudah menyeronokkan dan efisien. Inovasi ini bukan sahaja membantu pelajar menguasai fakta kimia dengan lebih pantas, malah meningkatkan minat dan keyakinan mereka terhadap subjek ini. Justru, pendekatan ini diyakini mampu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih efektif, sekaligus menyumbang kepada pencapaian akademik yang lebih cemerlang dan mampan dalam kalangan pelajar sekolah yang mengambil subjek kimia.